Tuan Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagaimana yang diumumkan pada 11 Mac 2020 yang lalu, Kerajaan Perikatan Nasional telah menyatakan komitmen untuk menentang dan membenteras rasuah. Dalam hal ini, kerajaan akan meneruskan usaha untuk meningkatkan tadbir urus dan integriti melalui pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023. Ini bagi meningkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan kerajaan berteraskan prinsip governance, integriti dan anti rasuah. Ia selaras dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa sidang pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 pada 18 Mei 2020 yang lalu agar kerajaan terus melaksanakan NACP. Sehingga 31 Mei 2020, sebanyak 28 inisiatif di bawah 6 strategi pelaksanaan NACP berkenaan telah selesai dilaksanakan, iaitu 1. Tadbir urus politik 13 inisiatif, 2. Pentadbiran sektor awam 3 inisiatif, 3. Perolehan awam 4 inisiatif, 4. Perundangan dan kehakiman 1 inisiatif, 5. Penguatkuasaan undang-undang 5 inisiatif, 6. Tadbir urus korporat 2 inisiatif. Bagi memastikan hasrat murni kerajaan ini dapat dilaksanakan secara tersusun dan berkesan, peranan Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah GIACC sebagai Sekretariat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Anti Rasuah JAKMA dikekalkan. JAKMA dipertanggungjawabkan menyelaras pelaksanaan, memantau dan menilai keberkesanan semua inisiatif berkaitan governance, integriti dan anti rasuah di semua sektor sama ada kerajaan maupun swasta. Manakala Jawatankuasa Anti Rasuah JAR yang dilaksanakan di beberapa peringkat kementerian dan jabatan juga akan diteruskan bagi memastikan dasar yang dibuat tidak berkompromi kepada sebarang tindakan rasuah. Kerajaan akan terus memantau semua inisiatif di bawah JAKMA dan NACP bagi memastikan pelaksanaannya membawa impak yang positif kepada negara. Semua pendekatan dan usaha ke arah membenteras amalan rasuah dan salah guna kuasa akan diberikan penekanan oleh Kerajaan Perikatan Nasional melalui dasar-dasar yang telah dipersetujui seperti yang dinyatakan dalam inisiatif NACP 2019-2023 termasuk inisiatif NACP yang berbentuk berasaskan Laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui penyataan United Nations Convention on Anti-Corruption dan NACP 2019-2023 dibuat dengan mengambil kira piawaian laporan antarabangsa PBB melalui UNCAC. Namun, perkara-perkara yang telah dirangka tidak mengabaikan piawaian dari konteks amalan tempatan yang lebih bersifat praktikal dan mampu mengatasi pencapaian berdasarkan piawaian di peringkat antarabangsa. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Haji Azizah untuk menanyakan soalan tambahan pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan dan tahniah diucapkan kepada Kerajaan Perikatan Nasional di atas daya usaha dalam tempoh yang terbatas ini. Di dalam Pelan Anti Rasuah Nasional NACP telah ditetapkan 6 bidang keutamaan yang menjadi teras dalam usaha membenteras rasuah. Dan bidang nombor 1 ialah tadbir urus politik. Dan daripada 22 inisiatif yang utama yang telah dikenal pasti di dalam NCAP, nombor 1 ialah memperkenalkan undang-undang baharu berkaitan pembiayaan politik. Soalan saya, adakah draft undang-undang berkenaan telah tersedia dan bilakah kerajaan bercadang untuk membentangkannya di Parlimen ini? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan mengambil maklum bahawa memang terdapat keperluan untuk kita wujudkan suatu rang undang-undang yang mengawal sumbangan politik. Dan secara amnya keperluan ini telah dinyatakan di bawah inisiatif 1.2.5 NACP dan setakat ini dasar sumbangan politik dalam kerangka undang-undang
telah pun dikemukakan pada jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang Parlimen dibentang 7 November 2019 dalam pentadbiran yang dahulu, dan PSC telah diminta untuk menyediakan laporan berkaitan dengan dasar sumbangan politik kepada kerajaan sebelum mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14. Namun setakat 16 Julai ini, Tuan Ketua, GICC sebagai penyelaras rang undang-undang sumbangan politik ini masih belum menerima apa-apa laporan tersebut daripada PSC. Saya kira ialah kerana PSC baru saja dibentuk baru-baru ini. Jadi mengambil kira keadaan semasa, PSC akan meneruskan penyediaan laporan berkaitan dengan dasar sumbangan politik ini dan mengemukakannya kepada kerajaan bila siap nanti, insya-Allah. Pertanyaan tambahan. Kulai. Soalan Soalan tambahan. Kulai. Tanpin, saya jemput Yang Berhormat Kulai. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Speaker, Datuk Speaker. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat. Yang Amat Berhormat Pago tadi sebut bahawa semua inisiatif dalam MACP akan dilaksanakan. Dan saya rasa ini adalah satu aku janji dan juga komitmen yang sangat bagus. Yang Amat Berhormat Pago juga pada 11 hari bulan Mac telah sebut bahawa semua menteri dan juga timbalan menteri perlulah isytihar harta benda mereka. Dan ini juga merupakan salah satu inisiatif di bawah MACP. Jadi saya nak minta Yang Amat Berhormat Pago jelaskan apa sudah berlaku selepas 11 hari bulan Mac, kerana dalam PC sidang media tersebut Yang Amat Berhormat Pago sebut bahawa tempoh masa yang diberi kepada menteri dan timbalan adalah 1 bulan. Terima kasih. Jemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mengambil pandangan itu sebagai pandangan yang agak baik. Pertamanya dalam tata etika untuk isytihar tadi sebenarnya bukan sebulan. Saya minta maaf, 3 bulan. Ya, Yang Berhormat bekas Menteri Undang-Undang pun ada mengangguk. Jadi oleh sebab itu masa yang telah diberikan bagi saya telah mencukupi. Cuma setakat ini saya nak maklumkan daripada selarai Kabinet 97% telah pun menyerahkan. Ada lagi 5 lagi. Jadi yang 5 ni saya tak payah sebut. Saya akan ambil perhatian berat dan minta supaya disegerakan supaya perkara itu akan disempurnakan juga. Demikian juga di peringkat timbalan menteri dan juga ahli-ahli parlimen daripada pihak kita. Jadi saya nak ucap tahniahlah pada pihak di sana yang saya dengar telah menyelesaikan. Pasal dalam pentadbiran yang dahulu semua telah isytihar. Tapi di sini banyak yang baru, jadi mereka memerlukan sedikit masa. Saya percaya akan disempurnakan dalam tempoh yang terdekat ini. Terima kasih. Pertanyaan tambahan.